Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, jika kes terus meningkat, kerajaan tiada pilihan melainkan mengembalikan semula PKP sekaligus menghadkan pergerakan. Sejak 4 hari berturut-turut kes yang positif terus melonjak dan membimbangkan. Rabu lalu 16 kes, Khamis 9 kes, Jumaat 21 kes dan semalam 23 kes. Dan menurut Datuk Seri Ismail Sabri, laporan KKM menyatakan peningkatan kes disebabkan sikap orang ramai yang mula alpa. Kita takut kalau dia terus tinggi, meningkat sampai 3 angka, kita terpaksa tutup semula. PKP akan dilaksanakan semula. Dan jika PKP dilaksanakan semula, tentulah yang sukarnya adalah kita sendiri. Tak boleh meniaga, tak boleh bekerja, duduk dalam rumah dan sebagainya. Jadi, sekali 2 angka, Alhamdulillah, masih lagi, bukan Alhamdulillah lah, tapi masih kita boleh tolerate lagi. Tapi kalau sampai 3 angka macam dulu, seperti mula-mula PKP diperkenalkan, dan kita mungkin tiada pilihan. Akhirnya kita akan perkenalkan semula PKP dan kita lockdown, tutup semua pergerakan. Jadi saya harap kita belum lagi lewat, terus patuh kepada SOP yang dikeluarkan. Tambahnya, setakat ini rentas negeri masih lagi dibenarkan, melainkan ada pengumuman berbeza esok. Pada masa sama, beliau turut meminta orang ramai supaya menjaga diri sendiri dengan mengikut SOP ditetapkan. Kebimbangan turut dizahirkan menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha Jumaat depan. Datuk Seri Ismail Sabri terdahulu melawat anggota veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM di Wakaf Mek Zainab, Kota Baru, Kelantan. Dalam kenyataan hariannya pula, Datuk Seri Ismail Sabri mengingatkan bermula esok polis akan menahan dan mendakwa individu yang belum menjalani ujian saringan kedua COVID-19. Tindakan diambil kepada mereka yang sepatutnya berbuat demikian pada hari ke-13 kuarantin wajib di rumah. Beliau mengarahkan individu terbabit menghubungi pejabat kesihatan daerah terdekat. Sehingga kini seramai 839 individu telah pulang ke tanah air dari 17 negara. Sementara itu, polis menahan 617 individu semalam atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Daripada jumlah itu, 20 telah direman manakala selebihnya dikenakan kompaun. Antara kesalahan termasuk aktiviti pub dan kelab malam selain aktiviti yang melibatkan kehadiran orang ramai sehingga menyukarkan penjarakan sosial. Datuk Seri Ismail Sabri berkata 61,715 pemeriksaan dibuat melibatkan 2,736 pasukan pematuhan. 13 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini melibatkan 3 kes import dan 10 penularan tempatan. Kes import melibatkan seorang rakyat tempatan dan 2 warga asing yang pulang dari Pakistan, Kazakhstan dan Indonesia. Dan 1 kematian dilaporkan hari ini. Dalam kenyataan harian, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, penularan tempatan melibatkan seorang warga asing daripada kluster Bukit Tiram, Johor. Manakala bagi 9 kes membabitkan rakyat tempatan. Ia termasuk 6 kes juga daripada kluster Bukit Tiram, manakala 1 kes masing-masing di Pahang, di Sabah dan 1 daripada kluster Sentosa, Sarawak. Kes kematian ke-124 melibatkan seorang wanita tempatan berusia 63 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi, kencing manis dan kolesterol tinggi dalam darah. Pesakit disahkan meninggal dunia awal pagi tadi. Dalam pada itu, negara mungkin melaksanakan kembali SOP Perintah Kawalan Pergerakan yang pertama jika majoriti rakyat, terutamanya mereka yang menjalani perintah kuarantin di rumah, terus mengamalkan sikap tidak bertanggungjawab, saya tidak peduli. Petandanya sudah pun ada dengan peningkatan jumlah kes yang positif, manakala perintah kuarantin mandatori 14 hari di stesen yang ditetapkan bagi mereka yang pulang dari luar negara telah diwajibkan semula. Lebih buruk lagi, Datuk Dr. Nur Hisham sendiri memaklumkan Kuching telah diisytiharkan sebagai zon merah. Datuk Seri Ismail juga berkata kerajaan bersetuju secara dasar untuk mengetatkan semula SOP berkaitan PKP yang telah dilonggarkan di bawah pelaksanaan PKP pemulihan.
Situasi terkini itu tidak menghairankan apabila 2,897 individu di bawah kuarantin mandatori di rumah masih belum melakukan ujian saringan kedua COVID-19 selepas 13 hari pulang dari luar negara. Secara statistik, kes jangkitan baru COVID-19 terus meningkat dengan 23 kes dilaporkan semalam berbanding 21 sebelumnya. Malaysia mungkin berdepan peningkatan mendadak kes baru COVID-19 dalam tempoh terdekat jika kadar kebolehjangkitan atau R0 naik lebih 1.6. Semasa menyatakan kebimbangan itu, Datuk Dr. Nur Hisham berkata, ketika ini kadar R0 telah naik kepada 1.36 berbanding 0.3 ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang berakhir 9 Jun lepas. Jika R0 meningkat, ini bererti semakin ramai akan dijangkiti.